Sila. Ya. Cuma jika kita lihat rekod pencapaian mereka, mereka katakan bahawa mereka kerajaan ini dah pun selesaikan masalah kemiskinan di Johor, di Melaka, di Kuala Lumpur. Kemiskinan tegar. Menoktahkan kemiskinan tegar. Dan baru ini di Sabah juga dinoktakan kemiskinan tegar. Tapi realitinya, rakyat sengsara di bawah sana. Apatah lagi mereka yang tergolong dalam golongan miskin tegar dan yang miskin, yang umat larut. Bagaimana mereka nak reconcile data pencapaian dengan realiti ini? Coba tolong Yang Larut. Terima kasih. Yang Muhammad Kota Raja ada di sini. Saya nak maklumkan, begitu juga Yang Muhammad Senator Menteri Kewangan dua ni. Sedarlah, realitinya di bawah sana rakyat terpaksa berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jangan kita bangga dengan data ekonomi, konon-konon inflasi 1.9%. Diberitahu kepada rakyat semua. Dia tak tahu pun 1.9% inflasi tersebut. Yang dia kata, pasal ini. Menteri Kewangan kedua kata bagus. Tapi beras tak ada. Nak makan pun tak ada. Kota Raja kena duduk sama-sama. Yang Berhormat Larut, mohon pencerahan. Okey, boleh. Okay. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sangat tersentuh hati apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat. Saya sebagai ibu yang berada di kawasan pendalaman yang setiap hari melihat realiti hidup rakyat. Dan apa yang disebut oleh Yang Berhormat ini sebenarnya itu yang berlaku di bawah. Walaupun kerajaan berbangga dengan angka inflasi 1.9%, sebenarnya rakyat tidak merasai. Sebenarnya hakikatnya kehidupan di bawah semakin berat dan terbeban. Saya ingin merujuk kepada satu akhbar Metro yang telah dikeluarkan pada 24 Ogos 2024. Ia menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang dijumpai tidak bermaya di Taman Indah Sungai Abung, Johor, di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan Yang Berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Ya Allah, Kau tolong dan Kau bantulah negara kami ini. Kalau inilah kisah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dato' Panjang. Kalau inilah realiti yang berlaku di bawah sana. Apakah ini merupakan musibah yang dilanda negara? Apakah negara ini sudah tiada barakah lagi? Kalau inilah tiada gunanya data inflasi, apa saja data ekonomi dibangkitkan. Tolonglah, bantulah. Kami hanya mahu menyuarakan rintihan rakyat. Bagilah apa saja bantuan kepada rakyat. Kami sokong. Bagilah yang sebaik mungkin. Jangan dizalimi rakyat di bawah sana. Tak payahlah kita bangga dengan angka-angka yang langsung tidak menyantuni rakyat. Bantulah secara adil. Jangan kita kira apa bangsa sekalipun. Jangan kita kira apa agama sekalipun. Bahkan penyokong ataupun pembangkang. Tuan Ketua, bukan hanya harapan rakyat biasa, pemain industri juga dan pelabur juga meletakkan harapan yang begitu tinggi kepada belanjawan ini. Kestabilan ekonomi dan polisi yang jelas akan memberikan keyakinan kepada mereka. Berikan beberapa insentif kepada mereka.
berikan geran dan akses pembiayaan yang mencukupi kepada mereka. Bangunkan infrastruktur dan ekosistem perniagaan yang kondusif. Dan kami di pihak sini akan menyokong demi untuk masa depan negara yang lebih baik. Kerana ini boleh memberikan keyakinan kepada bukan hanya mereka dalam negara, tetapi juga pelabur-pelabur yang datang daripada luar untuk memberi manfaat kepada ekonomi negara. Kami mahu melihat belanjawan 2025 ini dengan polisi yang jelas, bukan umum dulu, tapi tiada perincian mekanisme yang jelas. Misalnya, diumumkan cukai jualan dan perkhidmatan SST diperluaskan, tetapi hanya perincian salmon dan avokado yang diumumkan. Berapa sebenarnya anggaran hasil yang akan dikutip oleh kerajaan? Berapa peratus yang akan dikenakan kepada salmon dan avokado ni? Apakah sudah ada senarai barangan selain daripada salmon dan avokado? Tanpa perincian yang jelas akan menimbulkan ketidakpastian dalam ekonomi dan sudah tentu memberi kesan kepada rakyat dan negara. Selain SST yang diperluaskan ini, rakyat soal mengapa mereka dibebankan dengan sekian banyak cukai. Banyak sangat cukai yang tua. Ada cukai perkhidmatan digital, ada cukai barang nilai rendah, ada cukai keuntungan modal, ada cukai barangan bernilai tinggi, dan ada kenaikan cukai lapangan terbang. Sudahlah itu, sudahlah banyak cukai-cukai yang saya baca tadi. Muncul pula e-invoice. Pelaksanaannya akan dibuat sepenuh bermula 1 Julai 2025. Semuanya dilonggok atas kepala pundak rakyat. Dilonggok atas pundak rakyat. Bukankah ini beban? Ulu Terengganu cuba cek pundak rakyat. Ada atau tidak dalam Dewan Bahasa? Kalau ada dalam Dewan Bahasa, kang beritahu. Apakah sebenarnya gabungan cukai-cukai yang diwujudkan ini menjurus kepada GST 2.0? Saya nak tanya, selepas ada invoice semua cukai-cukai dan SST yang diperluaskan, apakah ini sebenarnya nak sampai kepada GST 2.0? Saya nak tanya. Atau saya bacalah satu pantun. Kalau padi, katakan padi. Tidak rakyat, tertampi-tampi. Kalau jadi, katakan jadi. Tidak rakyat, ternanti-nanti.